أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana peluang untuk kita kaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peringkat 3 mutawassit kita, dan sekarang ini kita kaji hadis sampai hadis yang pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat, hadis tentang akhlak. Tentang akhlak, hadis tasawuf dia panggil hadis tasawuf, iaitu maudhu'nya iaitu at-tawadhu'. Baik, tawadhu' ialah sifat yang dimuliakan, kerana Allah Subhanahu wa taala sangat kasih bagi orang yang ada sifat tawadhu'. Tawadhu' bahasa Melayu ialah rendah diri ataupun rendah hati. Apa nama rendah hati ni? Bukan kata kita nak pergi perendah demo. Kita rendah di kita. Tak ada beri kepentingan kepada diri kita lebih daripada orang lain. Tu sifat rendah diri. Bermakna kata di dalam hati kita ni, sesama orang Islam, sesama orang yang beriman, kita tengok dia tu lebih mulia daripada kita. Kita tak ada kata kita ni lebih tinggi ataupun lebih mulia daripada dia. Walaupun dia tu sekaligus pun kita tengok dia buat maksiat sekaligus pun, kita tak ada renahkan diri dia. Tu dia. Lebih-lebih lagi dengan tok guru, lebih-lebih lagi dengan orang yang ada budi pada kita, dan lebih-lebih lagi daripada orang tua kita. Baik, di dalam pengajaran kita, pelajaran kita ada 2 hadis. Hadis yang pertama daripada Aswad bin Yazid, dan hadis yang kedua daripada Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Aswad bin Yazid daripada golongan tabi'in. Adapun Iyad bin Himar adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama kita tengok, an Aswad bin Yazid qala sa'altu, ataupun dalam satu riwayat lagi baca su'ilat, tapi sini tulis kata sa'altu. An Aswad bin Yazid qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anhu ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'u fil bait. Qalat kana yakunu fi mihnati ahlihi fa idza sami'a al-azan kharaja. Rawahu al-Bukhari. Baik, maksud hadis ialah an Aswad bin Yazid, daripada Aswad bin Yazid. Qala, ia berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha ma kana an-nabiy yasna'u fil bait. Aku tanya Aisyah radhiyallahu anha, apakah perbuatan Nabi yang dia buat ketika dia di rumah. Ni bukan di luar. Ni di rumah, dalam rumah. Kerana apa? Kerana di luar ni orang lain boleh tengok belakang. Sahabat-sahabat lain boleh tengok. Nak perhati boleh di luar. Tapi dalam rumah ni khas untuk keluarga Nabi, khas untuk isteri-isteri Nabi, dan khas untuk anak Nabi. Maka qalat, Aisyah pun berkata, jawab kepada Aswad bin Yazid, kana yakunu fi mihnati ahli. Sentiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolong pekerja keluarganya. Sentiasa makna sokmo-sokmo. Apabila Nabi duduk di dalam rumah, maka Nabi sokmo-sokmo tu Nabi tolong kerja keluarga dia. Tak kiralah kerja gapo, pasal hak keluarga.
Hak diri sendiri tu cerak dah Nabi cara. Tapi hak keluarga, hak suan ruam dalam crop keluar, Nabi tolong juga. Fa idza sami'al azan kharaja, maka apabila Nabi dengar suara bila azan disejik, maka Nabi keluar tu pergi semaya. Di dalam hadis ni kita dapat beberapa fahaman. Pertamanya, sangat sempurna tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang fahaman kita dalam hadis ni, Nabi adalah orang yang sempurna sekali sifat tawaduk. Kerana apa? Kerana bukan hijayah saja. Hijayah adalah dakwah, adalah tabligh, sampaikan agama, sampaikan wahyu Allah kepada manusia. Hak tu hijayah berat dah kalau kira. Kalau kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hijayah dakwah tu pada dah. Pada duduk kena kaum musyrikin hamak tu pada dah. Pada duk kena kaum musyrikin pekong anak batu pada dah. Tu pun berat dah hijayah. Tapi sangat tawaduknya Rasulullah apabila kelik rumah, ia tolong kerja keluarga dia. Kalau kita baca sirah Nabi, kerja yang paling orang panggil kata sungguh pun pada isteri ataupun khadim buat ya. Tapi Nabi buat sendiri. Kerja ke apa tak? Seperti jahit selipar. Selipar Nabi apabila putus kerana lipat kulit, kena air, kena panah pada pasir, kulit tak putus tapi benar putus. Apabila benar putus, Nabi jahit sendiri. Baju Nabi tapung sendiri. Dan susu kambing Nabi perah sendiri apabila Nabi nak makan. Walaha ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu ada bersama Nabi. Kerana Nabi pergi Madinah, hak Anas tu, ibu hak Anas tak tahu nak wi gapo kepada Nabi, padahal orang lain tu wi belaka kepada Nabi. Golongan Ansar, orang Madinah, orang penolong Nabi, apabila Nabi sampai Mekah, ya tuwi kain baju, ya tuwi makanan, ya tuwi tempat duduk, ya tuwi kayu, ya tuwi katil, ya tuwi koli, wi dapur gapo nama kepada Nabi. Tapi ibu Anas tak ada tahu nak wi gapo kerana miskin. Kerana tak ada nak wi gapo. Bukan kata kupik, bukan kata kedekut, nak wi tapi tak tahu nak wi gapo. Maka kita tawa Anas kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tak ada gapo nak wi kepada Rasulullah. Malaikat Anas bin Malik, ambil dia jadi khadimmu ya Rasulullah. Rasulullah terima kerana nampak ikhlas dalam hati ibu Anas bin Malik. Alhamdulillah. Tu pekerja Nabi. Nabi jahit selipar diri, Nabi jahit baju sendiri, Nabi perah susu sendiri. Ayat kata tawaddu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, faedah ataupun iktibar kita yang kita dapat di dalam hadis ni, iaitu apabila Nabi dengar suara azan, maka Nabi keluar pergi semaya lalu dah. Berarti apa? Berarti tak ada kerja hak Nabi. Bermakna kata pekerja-pekerja hak para Nabi tak boleh nak menghalangkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi sepengah Nabi ke apa? Sepengah Nabi Daud. Nabi Daud ada khijayah ke apa? Jahit baju besi, buat baju kerak. Kerana tu Nabi Daud tu mukjizat, iaitu boleh lemukkan besi. Nabi Daud khijah buat besi, buat baju besi. Tapi apabila siapa waktu untuk munajat kepada Allah, maka ia tinggal khijah, maka pergi jumpa Tuhan. Berarti apa? Berarti pekerja-pekerja para Nabi tidak boleh menghalang, tak boleh nak sekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila siapa masa, buat selalu dah, taat selalu dah. Tak ada kata kau dulu ya Allah. Apabila dengar orang best point kita lah, dengar orang best kau dulu. Tu dia. Yang ketiga, faedah yang kita dapat di dalam hadis ni ialah Nabi jaga sembahyang awal waktu. Tahu mana?
Apabila dengar rebeh, Nabi tu baik pergi semaya lalu dah. Apabila dengar rebeh, berarti sahabat-sahabat duk tunggu Nabi dah. Maka Nabi tu baik semaya sunat, semaya sekali dengan sahabat. Itu dia. Sudah semaya, kalau ada wahyu turun, Nabi sampaikan wahyu Allah. Tak kira Al-Quran, tak kira hadis kudusi, tak kira hadis Nabi. Apabila ada, Nabi royak. Kerana Nabi tak ada kecek benda sia-sia. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tak kecek benda sia-sia, benda hak sedap nafsu saja-saja. Nabi tak kecek. In huwa illa wahyun yuha. Apabila Nabi kecek dengan wahyu. Wahyu ni makna arah kamsang daripada Tuhan. Yang Tuhan wi kepada Jibril, wi kepada Nabi, hak tu jadi Al-Quran. Hak Tuhan wi faham dalam hati Nabi, lepas tu Nabi kecek tu wahyu hadis Nabi. Baik. Yang kedua, hadis yang kedua ialah an Iyad ibni Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah awha ilayya an tawada'u hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Daripada Iyad bin Himar, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, qala, telah berkata, ya Rayat, kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pakai dengan orang biasa, kita pakai berkata, kata, kecek, royak. Tapi apabila kita nak royak kata Nabi kata, kita beradab dengan Nabi, kita kata nah, bersabda. Hai awak, kalau berfirman kita pakai hak tinggi lagi, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Baik. Sabda Nabi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya, sesungguhnya Allah telah mengwahyukan kepada aku. Tuhan suruh. Wahyu makna kata Tuhan suruh. Antawadhu, bahawa bersaling pesan tentang sifat tawaddu. Suruh Nabi ni pesih ha tawaddu. Suruh Nabi ni kecek ha tawaddu. Suruh Nabi ni suruh sahabat tawaddu. Dan Nabi ni pesih supaya sahabat-sahabat royak kepada umat Nabi tentang ha tawaddu. Sehingga siapa tahu mana la yafkhar ahadun ala ahadin, tidak ada lagi orang yang bermegah kepada seseorang. Tak ada lagi orang hak nak boleh kotki kumheng orang lain. Kerana apa? Kerana apabila ada sifat rendah diri, dia tak ada rasa kata dia penting lah. Maka apabila nak suruh orang lain, kita ni tak ada penting mana nak pergi suruh demo, nak pergi ku demo wiwak gitu wak gini, tak leh. Maka dah. Itu dia. Apabila ada sifat tawaddu', yang kedua, wala yabghi ahadun ala ahadin, dan suruh pesih ha tawaddu' siapa ke gapo? La yabghi, tak ada pia zalim ala ahadin, atas seseorang. Tak ada dah orang hak nak megah atas orang lain, tak ada dah orang hak nak zalim kepada orang lain. Suruh pesih siapa tara tu? Suruh pesih siapa tara tu? Akhrajahu Muslim. Hadis ni riwayat oleh Muslim. Salah satu daripada alamat kata orang tu tawaddu' ialah dia rasa diri dia tu tak ada penting apa nama. Tidak ada kepentingan lebih daripada orang lain. Setara mana? Setara kata ketika ketika ayat Al-Quran turun mari, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tak akan sapa darjat kebaikan, tak sapa kebaikan sehingga mana kamu sedekah gapo yang kamu sayang. Itu dia.
Bermakna kata kalau kita saya benda ni, tetapi kita tengok orang lain tu, kerana diri kita, misalnya diri kita ada tawaduk, kita tengok orang lain lebih berhak kepada benda ni, maka kita sedekah kepada dia. Sedekah kepada anak yatim, sedekah kepada fakir miskin. Itu dia. Yang pertama, alamat tawaduk, tengok diri kita tu tidak lebih penting daripada orang lain. Lalu-lalu tepi jalan, nampak duri, aku nampak ni. Tapi kalau orang tua lalu, mata dia nampak ke tak? Ambil duri tu, pergi letak pada tempat hak tak ada bahaya, maka tu adalah setengah daripada tawaduk juga. Dan salah satu alamat ada sifat tawaduk dalam diri kita ialah tidak menghinakan orang lain. Tak ada hina, tak ada pandai rendah kepada orang lain. Walaupun sekaligus kita tengok orang tu bermaksiat kepada Allah, tapi kita suka kata sikit lagi, setal lagi, dia bertaubat kepada Allah. Tuhan terima taubatnya. Kita suka orang lain lebih baik daripada kita. Baik, itulah kajian hadis pelajaran yang keempat hak kita tentang at-tawadhu'. Saya berdoa semoga-moga kita campur kali dengan saya, campur kali dengan kita semua ni, we Tuhan, we hidayah dan taufik, supaya dapat beramal dengan sifat tawadhu'. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.